Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Muhammad Rahim dan saya dari 1 PPI SMP Pendidikan Islam 3, ambilan Jun 2020. Pada hari ini, saya akan menjelaskan serba sedikit tentang kaedah penulisan rasam Usmani dalam Al-Quranul Karim. Tahukah anda, kalimah rasam ini boleh difahami dengan dua cara pemahaman, iaitu bentuk tulisan Al-Quran itu sendiri ataupun kaedah yang digunakan dalam penulisan Al-Quran. Terdapat sebanyak 6 kaedah rasam Usmani ini, antaranya ialah kaedah badal, iaitu menukarkan huruf. Yang kedua, kaedah hamzah, iaitu penulisan hamzah. Yang ketiga, kaedah hazaf huruf, iaitu membuang huruf. Yang keempat, kaedah al-wasal wal-fasal, iaitu menyambungkan dan memisahkan. Kaedah yang kelima ialah ziyadah huruf, iaitu penambahan huruf. Dan akhir sekali, kaedah ma fihi qira'atan, yang bermaksud kalimah yang mengandungi dua wajah qira'at. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan dengan lebih terperinci sedikit tentang kaedah-kaedah rasam Usmani ini. Antaranya, kaedah yang pertama adalah kaedah hazaf. Ia bermaksud membuang atau menggugurkan huruf-huruf hijaiyah tertentu dalam struktur kalimah tertentu dalam Al-Quran. Antara huruf-hurufnya adalah alif, waw, ya, lam dan juga nun. Kaedah yang kedua adalah kaedah ziyadah, iaitu menambah huruf-huruf tertentu pada kalimah-kalimah tertentu di dalam Al-Quran mengikut penulisan rasam Usmani. Dan huruf tersebut ditulis tetapi tidak dibaca pada semua keadaan. Manakala, kaedah yang ketiga adalah kaedah badal, iaitu menggantikan. Ia bermaksud menggantikan huruf dengan huruf yang lain. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada kaedah yang keempat, iaitu kaedah hamzah. Ia bermaksud hamzah itu terletak tidak kira sama ada pada permulaan, pertengahan atau di hujung kalimah tersebut. Manakala, kaedah yang kelima adalah kaedah al-wasal wa al-fasal. Ia bermaksud menyambung dan memisahkan tulisan pada huruf-huruf atau kalimah-kalimah tertentu. Banyak kalimah yang ditulis dengan cara bersambung pada sesuatu tempat, tetapi ditulis dengan cara berpisah pada tempat yang lain. Akhir sekali, kaedah ma fihi qira'atan. Ia bermaksud bertepatan tulisannya dengan dua wajah qira'at. Baiklah, sekarang saya akan memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Kahfi pada muka surat 299 dan saya akan memulakan dengan ayat ke-46 terlebih dahulu sehinggalah ayat yang ke-49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم. Sekarang, tibalah waktu untuk saya mengeluarkan hukum tajwid dan tanda bacaan yang terdapat pada ayat yang ke-46. Mari kita lihat terlebih dahulu kepada hukum tajwid. Hukum tajwid yang pertama adalah izhar halqi. Ia perlu dibaca secara jelas. Contoh ayat, khairun inda. Yang kedua, wa khairun amala. Hukum tajwid yang seterusnya adalah ikhfa hakiki. Ia perlu dibaca secara dengung sepanjang 2 harakat. Contohnya, inda. Yang ketiga, hukum tajwid adalah qalqalah sughra. Ia perlu dibaca secara lantun. Contohnya, rabbika. Akhir sekali, hukum tajwidnya adalah idgham ma'al gunnah. Ia sama seperti ikhfa hakiki, iaitu perlu dibaca secara dengung sepanjang 2 harakat. Contohnya, sawaban wa khair. Sekarang, saya akan masuk kepada tanda bacaan yang terdapat pada ayat yang ke-46. Iaitu yang pertama adalah tanda hamzah wasal. Tanda ini diambil dari kepala huruf sad. Ianya hanya terdapat di atas huruf hamzah wasal untuk menunjukkan huruf ini tidak berfungsi ketika menyambung bacaan. Seperti al-malu wal-banuna zinatul hayati. Yang kedua, tanda bacaannya adalah tanda waqaf hasan. Ia bermaksud menyambung bacaan adalah lebih diutamakan. Seperti al-hayatid dunya wal baqiyatu. Yang ketiga, tanda sukun. Tanda ini diambil dari huruf kha yang dibuang titiknya dan daripada perkataan khafif. Tanda ini terletak di atas mana-mana huruf Al-Quran yang menunjukkan bacaan izhar. Seperti ayat ini. Khairun. Khairun. Yang keempat, tanda bacaannya adalah tanda bulatan berhias. Tanda ini menunjukkan bilangan dan penghujung bagi setiap ayat. Terdapat sebanyak 3 hukum tajwid dan 3 tanda bacaan yang terdapat pada ayat yang ke-47. Mari kita lihat terlebih dahulu kepada hukum tajwidnya. Hukum tajwid yang pertama adalah idgham ma'al gunnah. Cara bacaannya adalah ia perlu didengungkan sepanjang 2 harakat. Contoh ayat, barizatau wa hasyarnahum. Yang kedua, hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Cara bacaannya adalah sama dengan izhar halqi, iaitu ia perlu dibaca secara jelas tanpa perlu dengung. Contoh ayat, falam nuwadir minhum ahada. Yang ketiga, hukum tajwidnya adalah izhar halqi. Contohnya, minhum. Baiklah, sekarang saya akan masuk kepada tanda bacaan yang terdapat pada ayat yang ke-47, iaitu yang pertama, tanda hamzah wasal. Tanda ini diambil dari huruf sad, iaitu dari kepalanya, dan ianya hanya terdapat di atas huruf hamzah wasal untuk menunjukkan huruf ini tidak berfungsi ketika menyambung bacaan. Contoh ayat, al-jibala, al-arda. Yang kedua, tanda sukun.
Tanda ini diambil dari huruf ha yang dibuang titiknya dan daripada perkataan khafif. Tanda ini terletak di atas mana-mana huruf Al-Quran yang menunjukkan bacaan izhar. Contoh ayat, wa yauma. Tanda sukun itu terdapat pada huruf waw. Dan yang ketiga adalah tanda bulatan berhias. Ia terdapat pada setiap hujung ayat. Contohnya kita lihat kepada ayat ahada. Dan sebelah itu menunjukkan tanda bulatan berhias. Sekarang, saya akan mengeluarkan hukum tajwid dan juga tanda bacaan yang terdapat pada ayat yang ke-48 pula. Saya akan memfokuskan kepada hukum tajwid terlebih dahulu. Mari kita lihat hukum tajwid yang pertama iaitu qalqalah sughra. Contoh hurufnya adalah qaf, ta, ba, jim dan juga dal. Cara bacaannya adalah ia perlu dilantunkan bacaannya itu. Contoh ayat khalaqnakum iaitu huruf qaf dilantunkan. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Ianya perlu dibaca tanpa dengung dan terjadi apabila huruf nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra. Contoh ayat saffal laqad. Hukum tajwid yang ketiga adalah izhar syafawi. Ianya terjadi apabila huruf mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan juga ba. Dan bacaannya perlu jelas tanpa perlu dengung. Contoh ayat khalaqnakum awwala. Yang keempat adalah iqlab. Ianya terjadi apabila huruf mim kecil bertemu dengan huruf ba. Contoh ayat marratim bal. Yang kelima, hukum tajwidnya adalah idgham ma'al gunnah. Ianya perlu dibaca secara dengung sepanjang dua harakat. Dan ianya terjadi apabila huruf nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf mim, ya, nun dan juga waw. Contoh ayat adalah allan naj'ala. Ianya perlu didengungkan pada huruf nun kerana nun mati bertemu dengan huruf nun, maka ia akan menjadi kepada hukum idgham ma'al gunnah. Yang keenam adalah hukum idgham mislain shaghir. Ianya terjadi apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Ianya perlu dibaca secara dengung seperti lakum mau'ida. Akhir sekali hukum tajwidnya adalah qalqalah kubra. Ianya terjadi pada hujung ayat dan tidak mempunyai syaddah. Ianya berbeza dengan qalqalah akbar kerana qalqalah akbar juga berlaku pada hujung ayat tetapi mempunyai syaddah. Sekarang saya akan pergi pula kepada tanda bacaan yang terdapat pada ayat yang ke-48. Tanda bacaan yang pertama adalah tanda bulat kecil. Tanda ini hanya terletak di atas huruf alif, waw dan juga ya. Ianya menunjukkan bahawa huruf tersebut tidak perlu dibaca dengan hukum mad yang sama ada ketika wasal ataupun waqaf. Contoh ayat wa'uridu. Yang kedua adalah tanda sukun. Tanda ini diambil dari huruf ha yang dibuang titiknya dan daripada perkataan khafif. Contohnya pada ayat khalaqnakum. Kita boleh lihat secara jelas iaitu tanda sukun berada di atas qaf. Yang ketiga adalah tanda waqaf jaiz. Tanda waqaf ini bermaksud
sama ada kita boleh berhenti atau menyambung bacaan. Contoh ayat, marrah, marrah, bal. Dan yang terakhir sekali, tanda bacaannya adalah tanda bulatan berhias. Ia terdapat pada setiap hujung ayat. Contoh ayat, mau'idah. Dan kita boleh lihat di situ, tanda bulatan berhias terdapat selepas ayat mau'idah. Akhir sekali, saya akan mengeluarkan hukum tajwid dan tanda bacaan yang terdapat pada ayat yang ke-49. Mari kita lihat terlebih dahulu kepada hukum tajwid yang pertama, iaitu wajibul gunnah. Hurufnya adalah min syaddah dan juga nun syaddah. Contoh ayat, mimma. Ia bermaksud kita perlu membacanya secara dengung, sepanjang 2 harakat. Yang kedua adalah idgham ma'al gunnah. Contoh hurufnya adalah mim, ya, nun dan juga waw. Ia juga perlu dibacakan secara dengung sepanjang 2 harakat. Contohnya adalah saghiratan wala. Yang kedua, hadiran wala. Yang ketiga adalah izhar khalqi. Contoh hurufnya adalah hamzah, ha, ain, ha, ghain dan juga kha. Ia perlu dibaca secara jelas tanpa perlu dengung. Contohnya, kabiratan illa. Yang keempat adalah hukum mad jaiz munfasil. Ia bermaksud huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Dan cara bacaannya boleh sepanjang 2 atau 4 atau 5 harakat. Contoh ayatnya adalah illa ahsaha. Baiklah, sekarang kita akan lihat kepada tanda bacaan yang terdapat pada ayat yang ke-49. Yang pertama adalah tanda sukun. Contoh ayatnya adalah ya wailatana. Tanda sukun itu berada pada huruf ya, iaitu ya yang selepas waw. Yang kedua adalah waqaf jaiz. Contoh ayat ahsaha wa wajadu. Waqaf jaiz ini bermaksud ia boleh berhenti atau menyambungkan bacaan. Yang ketiga adalah tanda bulat kecil. Contoh ayat wa wajadu, amilu. Yang keempat, waqaf qafi. Contoh ayatnya adalah hadiran wala. Apakah maksud tanda waqaf qafi? Maksud tanda waqaf qafi adalah berhenti lebih utama. Dan yang kelima adalah tanda bacaannya adalah tanda bulatan berhias. Ia terdapat pada setiap hujung ayat. Mari kita lihat contohnya adalah ahada, iaitu tanda bulatan berhias itu berada pada hujung ayat ahada. Baiklah, sekarang saya akan masuk kepada kelebihan rasam Usmani. Yang pertama, ayat yang diriwayatkan di dalamnya adalah secara mutawatir. Ini kerana mana-mana riwayat daripada orang perseorangan yang tidak mencapai tahap mutawatir tidak akan ditulis dalam mashaf-mashaf tersebut. Ini merupakan salah satu kelebihan rasam Usmani. Seterusnya,
susunan surah-surahnya yang sudah teratur menjadikan ia berbeza dengan Suhuf Abu Bakar. Sekian, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.